Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue with our lesson for module 20. Today is still in topic 10 and the title is Be Aware, Take Care. Now let's look at the instruction. Number 1, look at your textbook page 98. Let's learn how to write an essay. Oi, kena tulis essay hari ini. Copy the green box that shows the content of each paragraph. Number 3, let's write about stay safe from strangers. Use the given information in page 98. And lastly, write in your PDPR book. Okay, before we start, because the topic is about be aware and take care, I need to highlight the importance of to stay safe and stay away from strangers. Okay, those people that you don't know, yang awak tak kenal, don't know, tak tahu siapa ni, strangers. Itu adalah strangers, orang yang awak tak kenal, itulah namanya strangers. So stay away from strangers because you do not know who are they. Pula zaman sekarang ni ramai anak-anak diculik. Sebab apa? Saya bukan nak takut dengan awak ni. I'm not trying to scare you, but this is the fact in our country, okay? People are kidnapping many kids now. Budak-budak kena culik. You know why? Sebab saya nak takut kawan awak dengar betul-betul kerana they want to take the children's organ. Dia nak ambil organ anak-anak orang, anak-anak orang. Mana ada orang nak bunuh anak sendiri? No, dia culik anak orang, dia ambil organ. This is the true fact in life. Okay, for example saya bagi tahu awak. For example, if you don't have any heart, awak tak ada jantung, doktor cakap dekat awak, kita akan tunggu siapa-siapa yang nak dermakan jantung. Nampak tak? Dermakan jantung. Jadi orang jahat seperti, saya tak kata all strangers but some strangers yang jahat ni, strangers yang culik orang ni, they kidnap a children. Contohnya dia ambil jantung. Apa jadi kat budak tu? Meninggal. Dia ambil jantung tu, dia pergi kat hospital. Dia tak derma tau. Dia tak derma kat hospital. Dia pergi kat hospital, dia kata saya ada jantung, saya nak jual jantung ni dekat hospital. Hospital ada, dia nak jual jantung tu. Jadi orang yang tak ada jantung, mestilah dia nak beli. Dia nak beli jantung tu dengan harga berjuta-juta ringgit. Jadi maksudnya, awak kena tahu, kalau awak rasa diri awak tu miskin, lihatlah organ-organ yang ada dalam badan awak tu. Your heart, your pancreas, your lungs, awak punya hati, awak punya tangan, jari, semua Allah bagi dah ada harga. Jantung awak tu tak harga dia berapa, awak boleh beli 20 iPhone 13 Pro Max, siap orang tu nak kena hutang awak. Maksudnya jantung ni satu benda yang sangat-sangat mahal. Sebenarnya awak ni orang yang kaya sebab Allah dah bagi awak kekayaan sebenarnya. Tinggal awak nak jual jantung awak. Tapi awak nak ke jual jantung awak? Awak jadi mati? Tak boleh. Jadi strangers, we keep away from strangers because ramai zaman sekarang ni orang culik budak untuk ambil organ. Kita panggil apa? Penculikan dan penjualan organ secara haram. Ni awak kena tahu. Sebab awak ada Jahannam, saya dah boleh cerita dekat awak. Because you are going out to the world. Kalau awak adik-adik awak belum habis sekolah, diorang tak masuk sekolah menengah, diorang tak hadap ni, awak nanti mestilah awak dah besar, mak ayah awak suruh awak pergi kedai beli nasi. Awak dah besar, Along tolong pergi kedai beli nasi. Sebab awak dah besar, awak pun pergi kedai beli nasi. Jadi awak kenalah hati-hati dengan strangers. Panjang pula saya cakap ni, tak buka-buka lagi buku. Okay, that is the lesson lah. You need to understand about strangers. Strangers are very, it's not dangerous, but some strangers are dangerous. Okay, ada yang bahaya. Okay, now this is page 98. As per the instruction ask you to look, and today we are going to write, writing. Now let's read together. The pupils of 6 robotics are learning to write a speech. A speech is a formal talk
that a person gives to an audience. For example, at a school assembly. Okay, speech ni dalam kata lainnya adalah apa? Speech adalah ucapan. Okay, now. Wait. Okay, now. Speech ni adalah ucapan. Okay, now what the question asks you to do is you have to copy the green box. This one. The whole thing awak kena salin. Ya, saya suruh salin saya tak suruh awak buat karangan lagi. Saya kira opening. Okay, now. Awak dah salin, awak salin dulu ni. Faham? Okay, selepas salin, jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Paragraph 1. We have 3 things. 1, 2, and 3. Greet the audience, introduce yourself, and introduce the topic. Kalau awak memberi ucapan, this is what we call ucapan, speech. Ucapan. Benda pertama awak akan buat apa dia? Greet the audience. Greet the audience ni maksudnya apa? It means awak memberi kata-kata permulaan ataupun kita panggil mukadimah ke bukan apa, kata alu-aluan lah, macam tu lebih kurang. Introduce yourself tu kata aluan. But I think greet ni adalah satu salam sapaan lah. Awak baru nak mula, takkanlah awak kalau cikgu panggil sila cakap di depan dan ni pun ambil mikrofon terus mula. Hari ni saya nak cakap tentang anak-anak murid, tak. No, awak kena first adalah bagi salam. Greet the audience adalah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada guru besar sekolah SK Semabuk, penolong kanan, penolong fikir hal ehwal murid, penolong kurikulum, cikgu-cikgu yang bertugas, betul tak? Rakan-rakan pelajar yang saya hormati sekalian, betul tak? Nampak? Good morning to the headmaster, teachers and fellow friends. Ni adalah contoh in English. Number 2, selepas memberi salam sapaan ataupun kata alu-aluan, you need to introduce yourself. Nama saya, my name is Najmi from 6 Robotics. Nampak? Ni nak bagi ucapan ni. Number 3, introduce the topic. Introduce ni maksudnya kenalkan. So, maksudnya kenalkan topik apa yang awak nak cakap. Faham, nampak? I'm here to present a speech on the topic stay safe from stranger. Nampak? Saya terlebih pula saya bulatkan. Stay safe from stranger. Nampak? Okay, next. Paragraph 2, 3 and 4. Okay, bila buat karangan, peringkat pertama tu kita ada 3 benda, iaitu awak kena bagi kata alu-aluan, and then introduce yourself, introduce the topic. Selepas tu, ni lepas awak bagi tahu awak nak cakap apa, awak teruslah masuk ke peringkat kedua. Main points and their elaboration. Awak kena ceritakan apa yang awak nak ceritakan tadi. Tentang apa tadi? Stay safe from stranger. Awak kena ceritakan lebih mendalam lah, lebih detail. Contohnya, awak bawa dekat tajuk tadi, awak bagi tahu hari ni saya nak bercakap tentang, I want to talk about stay safe from strangers. Nanti bila awak masuk dalam topik tu, awak kena cerita lah, we must stay away from strangers because strangers, we don't know whether they are bad or not, whether they are bad or good. Maybe they want to kidnap us. Nampak tu? We need to stay away from strangers because we need to understand that we don't know whether they are good person or bad person. Macam tu lah awak ceritakan lagi. Nampak? Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Perenggan isi. Nampak? You must always tell your parents when, ini contoh where and whom you are going out with. This is important because they can help you during emergency. Nampak? Ini contoh isi. Dia kata apa? Kita mesti memberitahu mak dan ayah dengan siapa kita keluar. Dekat mana kita keluar, betul tak? This is important. Ini penting because they can help you during emergency. Kalau kata awak bagi tahu mak awak, mama, kita nak keluar dengan kawan kita Dani, nak keluar dengan kawan kita Wafi,
Nak keluar dengan kawan kita Taufik. Kita nak keluar pergi Taman Semabuk Jaya. Lepas tu kalau awak tak balik-balik, jadi mak dan ayah awak cari awak dekat mana? Mestilah mak dengan ayah awak cari awak dekat Taman Semabuk Jaya, betul tak? Lepas tu tak jumpa juga, mak dan ayah awak akan cari siapa? Taufik. Tanya Taufik, tadi anak makcik ada pergi tak jumpa kamu? Ada keluar dengan kamu tak? Nampak tak? Itulah pentingnya bagi tahu mak ayah ke mana dengan siapa awak pergi. Last one, paragraph number 5. Thank the audience. Berterima kasihlah kepada penonton awak. Thank you for listening. Nampak? Terima kasih kerana mendengar. Salin ni. Next, what must you do? Let's write about stay safe strangers. Use the given information in page 98. Okay, awak kena tulis sikit-sikit ni. Okay, they have given you these now. Do not always. Tapi saya rasa tak perlu tulis ni kot. We are going to do this one. Okay, this one. Let's read it together. Stay safe from strangers. Okay, write a paragraph. Write a paragraph based on the points given. Awak kena tulis yang ni, yang warna oranye ni. Are you ready? Now, we need to read first. Do not go with strangers. They may try to abduct you by saying they are lost, or by pretending they need your help. Dia kata orang yang tak dikenali ni mungkin abduct ni menculik. Mungkin cuba menculik awak dengan berkata dia sesat, ataupun dia berlakon yang dia memerlukan bantuan. Contohnya ada orang lelaki ni datang ke awak cakap, adik boleh tak tolong abang? Abang tak tahulah abang nak pergi mana ni. Ada tadi bagi tahu kedai dekat sini, boleh tunjuk jalan tak? Kamu pun jangan pergi. Tunjuk je sana tu bang. Sini bang. Tapi abang jangan cakap, okey saya ikut abang, saya tunjukkan jalan. Kalau awak ikut, habislah. So jangan ikut. Okay, next. Always tell your parents where and whom you are going out with. Bagi tahu mak ayah ke mana, where ke mana, and whom dan siapa you are going out with, yang awak akan keluar bersama ni. This is important because they can help you during emergency. Dia akan bantu awak semasa awak dalam kesusahan lah. Macam tadi saya cakap, kalau awak bagi tahu mak awak keluar dengan Mamat pergi ke SK Semabuk, nak pergi sekolah mak nak pergi dengan Mamat, nak pergi sekolah sebab tertinggal buku. And when you are lost, bila awak ni tak balik-balik, mak awak akan cari awak dekat mana? Where? Your mother will search for you at school. Pergi kat sekolah tanya Pak Gad, tadi anak saya ada tak datang? Lepas tu tak ada. And then your parents will find siapa? Akan cari Mamat. Tanya Mamat, anak makcik dah balik ke belum? Pergi mana dia? Hilang ni. Nampak? Kalau awak tak bagi tahu, macam mana mak awak nak cari? Betul tak? And last one. Wait. Parents inside school compound, not roadside. Nampak ni? Ni awak kena tulis sendiri. Dia bagi wait. Parents inside school compound, not roadside. Okay. Wait ni apa? Jom kita tulis dekat dalam nota. Just not it. We have wait parents inside school. Okay. Wait parents inside school. Compound, not roadside. School, school compound ni one word Inside. Wait for parents inside. Inside school compound. Inside school compound. Inside school compound,
Not road side. Okay, now saya bagi awak maksud dan awak akan tulis karangan awak sendiri. Good luck. Okay, now wait. Wait ni maksudnya apa? Tunggu. Tunggu. Parents ni apa? Ibu, bapa. Tunggu ibu bapa. Tunggu ibu bapa. Inside ni apa? Di dalam. School compound ni apa? Perkarangan sekolah. English ni terbalik. School ni sekolah, perkarangan ni compound. School compound, perkarangan sekolah. Betul tu. Not ni tidak. Roadside, tepi jalan. Okay, awak rasa macam mana awak nak buat ayat? Ada tunggu ibu bapa di dalam perkarangan sekolah, tidak di tepi jalan. Mungkin awak boleh tulis in Malay, awak boleh tulis macam ni, maybe awak jangan tiru bulat-bulat. Tapi saya tulis Melayu pun, awak kena tukar bahasa Inggeris. Kita perlu tunggu ibu bapa. Kita perlu tunggu ibu bapa di dalam perkarangan sekolah. Perkarangan ataupun kawasan tapi saya ambil perkarangan lah, sedap sikit. Perkarangan sekolah. Dan tidaklah di tepi jalan semasa telah habis sesi persekolahan. Nampak tak saya buat ayat bahasa Melayu apa? Gunakan ni, nampak ada tunggu, kita ada ibu bapa. We have inside, di dalam. We have perkarangan sekolah, school compound. And we have tidaklah, bolehlah terima ni, tidaklah. And tepi jalan. Nampak tak saya buat ayat? How do you change this in English? Try to do this in English. How? Ni kalau saya bagi awak buat ni, besok tak siap megang. Okay, follow me. Kita in English, we. Perlu, need. Must lah lagi sesuai. We must wait. Tunggu, wait. Ibu bapa, wait for our parents. Wait for our parents inside the school compound. The kena ada school compound ni. School biasanya memang ada the kat depan. Inside the school compound. And dan tu. And not. Jangan not lah pula. Not lah ni memang dah ada dah ayat dia. Not. D ni apa? At. Tepi jalan. At the roadside. Okay. Semasa. During sesi persekolahan telah habis. Telah habis sesi persekolahan. At the roadside. During after school session. Sesi have habis in English. Ended. Have ended. Boleh. We must wait for our parents inside the school compound and not at the roadside during after school session have ended. Faham? Faham ke tidak? Dah faham? Salin in your book. Okay, that is all for today. Make sure you finish your work. Make sure you do this.
And need I remind you that you must understand the importance of not going with strangers. Ingat ni, ini adalah satu pesanan yang turun-temurun. Turun-temurun daripada nenek moyang awak pun cakap, berhati-hatilah dengan orang yang kita tidak kenali. Sebab kita tidak kenal dia. Tak tahu dia tu baik ke jahat. We don't know whether they are good people or bad people who's trying to kill you actually. Okay, that's all for today. See you afterwards. See you soon. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.